Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya SPRM Azam Baki buka cerita, buka mulut berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang sudah masuk hari ke beberapa harilah, hari kelima. Menurut Azam Baki, beliau mendedahkan maklumat berkaitan video yang diterima oleh SPRM dibanding dengan video yang diterima oleh Malaysia kini. Ada perbezaan yang cukup ketara, yaitu persoalan Azam Baki, kenapa video HD diberikan untuk Malaysia kini, sedangkan SPRM mendapat video yang kurang jelas. Itu pendedahan Azam Baki berkait dengan skandal rasuah yang kononnya membabitkan beberapa adun Sabah dan pemimpin tertinggi sebuah negeri. Pendedahan ini cukup mengejutkan kita. Ada perbezaan ketara antara dua video yang dinyatakan. Video di Malaysia kini dalam durasi ataupun dalam bentuk HD yang cukup jelas, high definition, tetapi yang diberikan kepada Malaysia kini kepada SPRM pula adalah kualiti yang kurang jelas. Apa sebenarnya yang cuba disembunyikan? Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mempersoalkan tindakan pemberi maklumat memberikan video definisi tinggi HD kepada Malaysia kini berhubung dakwaan skandal rasuah di Sabah. Sedangkan Suruhanjaya itu, iaitu SPRM, hanya menerima klip audio 17 saat yang kurang jelas. Ini satu hela trik yang tidak berpatutan, katanya, seperti dipetik bernama. Kenapa kami yang berada di pihak penguatkuasaan kamu tidak percaya soal Azam Baki? Azam juga menyatakan kehairanan dengan gesaan untuk menyesat video-video pemberi maklumat yang disiarkan di Malaysia kini. Untuk berkata SPRM patut mulakan siasatan, apa yang hendak disiasat, kata Azam Baki. Kononnya tular di media sosial bahawa video itu berlaku di Sabah dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu adakah itu yang dimaksudkan, dan SPRM tidak boleh membuat sebarang telahan tidak berasas, tambahnya. Azam Baki turut berkata SPRM secara formal tidak mengetahui siapa individu yang terlibat dalam skandal video itu. Sehingga kini individu berkenan sudah tidak datang kepada kami untuk beri maklumat. Apabila tiada laporan kepada kami, secara profesionalnya tiada aduan dibuat. Saya juga sudah gesa individu terbabit untuk datang ke SPRM kerana dia yang mulakan perkara ini, tambahnya. Untuk rekod, pelbagai pihak menyatakan SPRM boleh membuat laporan sendiri mengenai perkara itu tanpa perlu menunggu mana-mana individu berbuat demikian. Sepanjang minggu lalu, pemberi maklumat yang merupakan seorang ahli perniagaan mendedahkan video-video yang melibatkan adun di Sabah yang didakwa menerima rasuah daripadanya untuk menyokong permohonan lesen perlombongan. Dia berjanji menyerahkan semua rakaman, dokumen, butiran perbankan dan tangkap layar mesej WhatsApp kepada SPRM sekiranya diberi imuniti dan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Azam juga mengulangi bahawa peguam pemberi maklumat tersebut telah bertemu dengan pegawainya pada 30 Oktober dan memainkan rakaman audio berkenan. Dia berkata peguam itu telah meminta imuniti dan perlindungan untuk anak guamnya. Pihak SPRM telah menyatakan kepada mereka bahawa perkara itu tidak boleh diberikan kepada mana-mana individu, bukan kerana kes ini. Imuniti itu tidak boleh diberikan sehingga kes dikemukakan kepada pendakwa raya untuk membuat keputusan. Kes rasuah ini yang paling senang adalah perbuatan memberi dan menerima. Kedua-duanya merupakan kesalahan. Tapi kita tengok jugalah darjah penglibatan mereka yang dikatakan memberi, katanya lagi.
Azam berkata perlindungan diberikan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tahun 2010 kepada mereka yang tidak melakukan tingkah laku tidak wajar. Lebih penting, individu itu perlu menzahirkan maklumat yang mau diberikan kepada SPRM, barulah kami boleh buat keputusan, kata Azam Baki. Tambahnya, sebarang tindakan yang akan diambil oleh SPRM berkaitan skandal video itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat dan pihaknya sedang melihat apakah merit video terbabit sama ada untuk dijadikan siasatan atau tidak. Sepanjang minggu lalu, Malaysia kini telah melaporkan dan menyiarkan 4 video daripada pemberi maklumat tersebut. Dengan 3 daripadanya menampilkan ahli Dewan Undangan Negeri termasuk Timbalan Ketua Menteri Sabah, Sah Helmi Yahya. Video lain pula memaparkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Berhad dan Berhad SMM John T. Inggihon yang mendakwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Pemberi maklumat itu mendakwa memiliki 8 video secara keseluruhan yang telah dilihat oleh Malaysia kini. Haji Ji yang berjanji akan bekerjasama dengan SPRM bagaimanapun menggesa. Suruhanjaya tersebut untuk menahan dan menyiasat pemberi maklumat itu terlebih dahulu. Mendakwa bahawa pemberi maklumat tersebut mempunyai motif jahat. Dia juga berkata pendedahan video-video itu mungkin bertujuan melemahkan kerajaan negeri pimpinannya. Pesaing politiknya, Ketua UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin, menggesa SPRM menyiasat pihak pemberi dan penerima rasuah seperti yang didakwa. Dia turut menafikan terlibat dalam skandal tersebut. Saudara-saudara sekalian, seperti yang telah pun kita tahu bahawa Bung Mukhtar Radin telah pun menafikan keterlibatan UMNO BN di dalam skandal ini. Bung Mukhtar juga telah menggesa SPRM menyiasat pihak pemberi dan penerima rasuah seperti yang didakwa. Apa komen anda untuk isu ini? Beberapa komen daripada isu ini, daripada netizen. Mujahid kata SPRM kalau nakkan kualiti macam Musang King, kenalah bayar lebih. Ini bayar sikit dapatlah kualiti durian kampung, kata Mujahid. Harimau satu kata, inilah yang dikatakan taktik. Wah, saudara-saudara sekalian, apa komen anda apabila Azam Baki mula buka cerita? Dia kata video yang diberikan kepada SPRM adalah kurang jelas. Tetapi kenapa video HD pula diterima oleh Malaysia kini? Kenapa Malaysia kini dapat HD? Sedangkan SPRM dapat kurang jelas. Kenapa mereka tidak percaya terhadap SPRM? Itu persoalan yang besar. Apa lagi?